sebenarnya saya pun agak kurang faham sikit mengapa di peringkat rasmi tokoh-tokoh politik agak memilih ya cenderung nak cakap dalam bahasa Inggeris. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Malaysia. Selama ini Malaysia mengklaim bahwa bahasa Melayu dituturkan ratusan juta orang dan bahasa Melayu telah mendunia. Tapi nyatanya di Malaysia sendiri bahasa Melayu kurang bermartabat. Malaysia tampaknya masih bingung mau memprioritaskan bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Apalagi hampir semua perguruan tinggi di Malaysia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Kebetulan ada wawancara seorang doktor dari Rusia di televisi Astro. Dia berbicara mengenai perkembangan bahasa Melayu Malaysia. Yuk kita simak ya. Bahasa Melayu ini digunakan dalam acara-acara rasmi, pembelajaran dan sebagainya. Sebab kalau di Malaysia, doktor, kita hadapi cabaran. Ada waktu ketika proses pendidikan negara ini, macam contoh saya dengan Syazwani, ada dua bahasa. Diletakkan bahasa Inggeris, diletakkan bahasa Melayu. Kemudian dia beralih pula kepada bahasa Melayu. Kemudian bahasa Inggeris kembali. Jadi dia mengalami sedikit sebanyak kecelaruan di situ kan. Itu baru peringkat pendidikan, belum lagi kita pergi kepada majlis-majlis rasmi dalam negara kita. Ada yang menggunakan campur aduk bahasa Melayu juga bahasa Inggeris itu. Jadi pandangan doktor bagaimana? Saya setuju, ini perkara yang sungguh penting ya, dan di sini mungkin ya ada banyak yang boleh dilakukan. Maksud saya banyak boleh dilakukan ke arah mempertingkatkan penggunaan bahasa. Saya betul-betul setuju ya, mungkin di peringkat rasmi sebaiknya bahasa Melayu dipakai mungkin secara lebih yakin ya, secara agak meluas ya, sebab kadang-kadang sebenarnya saya pun agak kurang faham sikit mengapa di peringkat rasmi wakil-wakil kerajaan ya, tokoh-tokoh politik agak memilih ya cenderung nak cakap dalam bahasa Inggeris. Saya faham itu juga satu tradisi. Kenapa? Kerana dulu peluang bagi orang Melayu ya, masyarakat berbahasa Melayu nak mendapat pendidikan tinggi sangat kurang itu dulu ya. Dan apabila seorang penutur bahasa Melayu mula cakap dalam bahasa Inggeris, dia macam memberi isyarat, saya ini seorang yang berjaya, saya ini seorang yang berpelajaran, dan saya dari sebuah negara yang ada kedudukannya di peringkat antarabangsa. Jadi sebenarnya hasrat nak bercakap dalam bahasa Inggeris dengan fasih. Puncanya juga agak baik. Ya, puncanya nak macam membanggakan negara sendiri, kejayaan negara itu dan pencapaian pribadi. Itu memanglah begini. Pastinya, doktor, ia juga melihat kepada peranan yang boleh dimainkan oleh pihak kerajaan misalnya untuk mengangkat lagi bahasa Melayu ini ke satu peringkat yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Apa agaknya saranan yang boleh disuarakan oleh doktor? Okey, tentunya sini ya, kalau itu pemimpin negara dan pihak yang membentuk dasar bahasa, itulah sebenarnya mereka lah yang bertanggungjawab, dan sebenarnya mereka saja yang dapat membuat keputusan di sini ya. Saya sebagai orang luar sekadar nak kata mungkin memang baguslah sekiranya pemimpin-pemimpin negara ya, ahli-ahli kerajaan menggunakan bahasa Melayu baik di luar negara semasa rundingan, semasa lawatan rasmi, sebab itu macam satu tanda ya, tanda kewibawaan, tanda kedaulatan. Itu kan penting, dan juga tanda kedudukan bahasa. Betul. Ya, ini ya itu penting sungguh ya. Kalau bidang pendidikan di sini memanglah ada pihak yang mungkin lebih tahu dari saya. Tapi saya faham sini mungkin ada perkara tertentu yang
susah sedikit nak ditangani sebab kalau saya faham betul, misalnya dulu apabila banyak usaha diambil di institusi pengajian tinggi awam nak mendaulatkan bahasa Melayu, hampir semua kursus diajar dalam bahasa Melayu saja. Tetapi sekarang contohnya ya semua universiti nak dapat ranking ya kedudukan antarabangsa. Itulah yang penting betul. Dan salah satu kriteria ialah mendapat sebanyak mungkin pelajar-pelajar asing, ya, sebanyak mungkin. Jadi banyak kursus kena dialihkan kepada bahasa Inggris, ya, nak diajar macam. Itulah guys pendapat dokter dari Rusia yang memang menjadi dosen bahasa Melayu di Moskow. Dr. Evgenia dulu belajar bahasa Melayu Malaysia dari Profesor Tatiana Denisova. Dialah profesor yang mendirikan program bahasa Melayu di Moskow. Tapi Profesor Tatiana sendiri sebelumnya belajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Asro juga pernah mengisahkan hal itu. Yuk kita simak ya. Kalau kita nak tengok titik permulaannya, ya, bahasa Melayu mula diajar sini, maka jasanya ialah jasa Dr. Tatiana Dorofeeva yang dulu menjadi pensyarah saya dan pensyarah pertama bahasa Melayu Malaysia di sini secara amnya. Kerana kalau bahasa Melayu Indonesia sudah agak lama dan di fakulti ini di Universiti Moskow bahasa Indonesia dah diajar cukup lama dulu ya. Tapi bahasa Melayu Malaysia baru mula dalam tahun 1971. Ini tahun ada pengambilan pelajar yang pertama, ya, yang mempelajari bahasa Melayu Malaysia. Dr. Tatiana menjadi pensyarah. Sebab mula-mula Dr. Tatiana sendiri adalah tamatan jurusan Indonesia, ya. Tapi kebetulan pada tahun 1971, Dr. Tatiana sama juga Dr. Victor Pogadaev, ya, seorang pencinta bahasa dan sastra Melayu yang besar. Kedua-dua mereka sama, saya fikir 3 orang rakan lain, mendapat peluang untuk ke Universiti Malaya, ke Kuala Lumpur. Dan semasa di sana, Dr. Tatiana sedar ada perbezaan antara bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia. Jadi misalnya jika nak menterjemahkan di peringkat rasmi, ya, atau urusan surat menyurat atau apa, ada perbezaannya. Mungkin kalau bergaul saja, bolehlah, ya, saling memahami. Tapi pada hakikatnya perbezaannya cukup ketara. Dr. Tatiana sama rakan-rakannya di sana selama satu sesi akademik. Dan sekembalinya sini, Dr. Tatiana tampil dengan cadangan, ya, anjuran nak mengajar bahasa Melayu Malaysia secara berasingan. Dan mulai dari masa itu ya, bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Indonesia mula diajar di sini, di fakulti ini, di Moscow State University secara berasingan. Dan Dr. Tatiana menjadi pensyarah yang pertama. Sayangnya Dr. Tatiana sudah tidak ada, ya, dari tahun 2012. Dan saya dulu pernah menjadi mula-mula muridnya, ya, saya pun masuk belajar di sini. Dan apabila saya masuk, saya pilih bahasa secara rambang saja. Ya, itu juga ceritanya. Begitulah guys kisah program Bahasa Melayu Malaysia di Rusia. Program Bahasa Indonesia memang lebih dulu dikembangkan di Rusia. Lulusan program Bahasa Indonesia inilah yang kemudian mendirikan program studi Bahasa Melayu Malaysia. Karena kedua bahasa ini memang amat berbeda. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.